Berapa tu? Perang kedua dah. أو الشك هو أي غير المأموم في ركن هل فعل أم لا كأن شك راكعا هل قرأ الفاتحة أو ساجدا هل ركع أو اعتدل أتى به فورا وجوبا إن كان الشك قبل فعل مثله أي مثل المشكوك فيه من ركعة أخرى وإلا أو إن لم يتذكر حتى فعل مثله في ركعة أخرى أجزأه عن متروكه ولو ما بينهما. Dia kata apabila selain daripada makmum, ingat baik selain daripada makmum ni, orang semayang ni dia bukan jadi makmum, maknanya orang semayang seorang diri ataupun orang jadi imam. Itu nak khabar tu. Di syok apa tu, dia merasa ragu-ragu atas sesuatu rukun, dia ragu-ragu. Dia baca Fatihah dah lagi nah. Dia sujud dah lagi nah. Dia rokok ke? Yang tidak dak ke. Tu sama naik syok tu. Bila selain dia makmum seperti orang semayang seorang diri, dipanggil munfarid, dia merasa ragu atas suatu rukun. Misalnya dia ragu macam mana tu, dia rokok katakanlah. Bila dia rokok tu, dia ragu, masih berdiri tadi saya baca Fatihah ke tak lagi. Ragu lah tu. Padahal Fatihah tu rukun semayang, tak boleh ragu-ragu. Rokok tu rukun semayang, tak boleh ragu-ragu. Tapi masa dia rokok tu, dia tak teringat. Masa dia takbir, lepas takbir Allah Akbar tu, saya baca Fatihah ke tak? Baca Fatihah tak? Pada masa dia rokok tu, dia ingat Fatihah baca tak? Fatihah baca tak? Kena bangun, baca Fatihah. Habis Fatihah, hamba wakam. Gitu dia. Kalau sama-sama diri. Kalau kita jadi makmum, lain hukum. Jauh hukum dia. Bila kita rokok, sebab imam rokok, kita rokok atas. Masa kita rokok tu, kita was-was syok. Saya baca dah Fatihah tadi ya. Ini makmum muafiq panggil dia, tak apalah tu. Baca Fatihah tak? Dia kena baca Fatihah tu sebab makmum muafiq. Nak gana tu. Imam rokok dah, dia rokok juga makmum tadi. Jadi pada masa dia imam rokok, dia rokok tu, masa rokok tu dia was-was. Baca Fatihah tak? Baca Fatihah. Fatihah tu wajib baca dalam diri. Dah rokok dah nak beri macam mana lagi, ikut imam. Jangan lenggo imam, ikut imam. Yang diberikan bangun tu baca Fatihah rokok. Tak boleh tu. Sebab apa? Berlanggar dengan adat nizam peraturan kita berjemaah. Ikut imam lah. Dia ikut imam, Fatihah tak baca, tak masalah ada belakang. Tengok sini ya. Tengok sini. Ni kita pergi semayang, orang semayang diri duit, orang jadi makmum, mungkin kedian ni ada lah. Apabila selain daripada makmum, makna bukan makmum lah. Bukan makmum maknanya orang jadi imam, orang semayang diri. Kalau orang jadi imam, dia rokok orang jadi imam. Masa dia rokok tu, dia tak ingat baca Fatihah. Was-was.
ambil lah balik, bangun baca Fatihah imam, tak apalah. Kita tunggu lah masa rokok tu, tak payah kita ikut dia. Bangun balik kita baca Fatihah dah kan. Ini nak khabar kes ni, jangan kita capu lagi imam yang semayang syok, dok taktik semayang, jangan capu lagi ni. Jangan capu lagi dengan semayang awak jadi makmum. Ini nak khabar semayang orang seorang diri dulu ni. Jangan capu tiga-tiga orang tadi, awak jadi makmum. Kalau dia was-was syok tak tahu hukum semayang, dok taktik, hukumnya begini. Orang jadi imam, kalau jadi imam dia semayang tu dok taktik, hukumnya bergiang. Orang semayang jadi makmum, kalau dia was-was rokok ke dok rokok banyak-banyak, hukumnya bergiang begitu hukum dia. Sisi ambil 1, 2, 3 hukumnya berlainan belaka. Itu dia. Yang kita sama. Kalau imam lupa tertib itu, macam mana lupa tertib tu? Imam berdiri baca Fatihah, dia tak rokok, dia tu sujud. Kita makmum dah ikut imam sujud tu. Kalau ikut berarti kita buat yang tak betul. Muka imam tu sujud tu, dia tak rokok tu, tak iktidak tu, kerana dia lupa. Memang manusia melupa. Manusia memang dia lupa tu. Nak semayang kohor waktu semayang asar, zuhur, kita benar berlaku. Kita semayang zuhur 4 rakaat. Rakaat pertama molek, rakaat kedua baca tahiyat awal. Tak baca macam. Kita nak untuk rakaat ketiga. Itu tak apa, baca tahiyat awal tu bukan wajib, bukan hukum semayang, dia sunat abad kan. Tu lain. Ini nak cara bab hukum semayang ni. Kalau hukum semayang tu bercambah tak betul, tinggal rasa ke atau tinggal banyak ke, hukum tidak sah. Bila hukum tak sah, semayang tak sah tu, kita nak bawa ke Tuhan akhirat kelak. Memang tak pakai. Nabi buat begitu, kita buat begitu. Nabi buat begini, kita buat begitu. Tak jadi mana. Pasal tertib tu tak teratur kita buat tu. Pasal apa teratur? Pasal lupa. Tinggal rokok pergi sujud, berdiri lepas baca Fatihah tu terus sujud, tinggal rokok tu ingat tidak. Semayang tu tidak ditertib, patut berdiri, kemudian rokok, kemudian tidak, kemudian sujud, kemudian duduk yang kedua, lepas tu baca tahiyat akhir. Kalau surah Al-A'la. Tapi kita mari was-was. Berdiri baca Fatihah. Dia baca Fatihah tu. Baca Fatihah tu yang berasa Fatihah dah tu, baca Fatihah. Bila kita rokok, mari yang was-was. Tak baca was-was. Pergi mari kita tak baca. Kalau yakin tak apa ni was-was. Was-was gambar hitam tak nampak. Baca tak baca. Orang pelupa kadang-kadang. Jawabnya fikir bangun lah. Bangun tu rokok. Jadi kalau kita tak bangun, semayang kita dicacat. Semayang tidak boleh dibina atas syok. Semayang dibina atas yakin. Sebab dia hukum semayang, wajib semayang. Sunnah tak apa tinggal. Jadi kalau semayang tidak tertib, tak diterima kerana menyalahi dengan semayang Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, semayanglah kamu bagaimana saya semayang. Ada tertib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hukum dia. Dan kita patut ingat, tiba-tiba kita dah buat 2 hukum pasal lupa. Semayang ni tak sah. Semayang ni nak buat akhirat, dia tak sah. Nak menghadap Tuhan tak sah. Macam mana begitu? Semayang kita nak bawa ke siapa? Bukan sini, bukan dia, kita nak bawa ke Tuhan. Sebab tu kena belajar betul-betul, biar yakin tertib tu hukum semayang, dan wajib kita buat ikut tertib, ikut nizam peraturan dia. Nak bawa ke Tuhan. Biasanya kita ingat kita semayang,
Apa ingat kita semayang? Kita semayang tu habislah. Sebab kita semayang dah buat dah semayang. Ingat apa lagi? Ke Tuhan nak bawa semayang kita. Dapat rahmat Allah. Tindak. Wa ridwanallahu akbar. Keridaan Tuhan lebih besar lagi. Keridaan Tuhan tu lebih besar lagi daripada kita ingat kita tu. Jadi kena jagalah tertib tadi. Dia kata apabila selain makmum merasa ragu atas suatu rukun, sudahkah dilakukan atau belum? Contohnya seperti dalam rukun. Masa di rukun tu, marilah syaitan tu, iblis tu ragu lah, apakah sudah baca Fatihah ke atau belum, atau sudah baca Fatihah ke tak lagi, ataupun masih sujud. Masa dia sujud tu dia bangun Fatihah tu, dia sujud, dia was-was. Masa dia sujud tu, apakah sudah di rukuk atau tidak? Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Dia tu sujud, dia was-was. Rukuk ada lagi, tidak ada lagi, hilang tertib dah. Patutnya bila rukuk, daripada rukuk tidak sujud dia buat. Rukuk tidak tu jadi dia was-was. Tak boleh, kena yakin. Kena yakin, balik semula. Itu kaedah dia, balik semula buat. Tetapi kalau kita terus lupa, kata kita lupa rokok kan, kita ambil mudah je, kita mencacang tu, kita berasa terus kita nak sujud, kita nak tidak, kita nak rokok. Sebab baca alhamdulillah amin, kita nak rokok, tapi bila turun tu terus pergi sujud. Ya, ingat tu. Jadi kita tinggal rokok semula. Ingat molek ya. Kita semayang waktu pertama dah. Ingat waktu pertama ni, waktu pertama kita nak bawa panjang sikit ni. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin. Patut kita rokok lah ikut tertib, tapi jadi terus nak rokok terus sujud, jadi tinggal rokok. Tu tak tertib dah tu, tak teratur dah tu. Patut baca Fatihah, rokok dulu, lepas rokok baru tidak, baru sujud. Ni tak sujud dulu, rokok tinggal, ini dah tinggal. Saya ulang semula. Ingat ya. Yang kedua ni, persoalan kedua ialah kita semayang Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin, waladhdallin amin. Terus kita sujud, tinggal rokok dengan tidak, dua rukun tinggal tu. Dah sedar lagi tu, dah sedar lagi kita tinggal rokok ni tidak tadi. Dia sujud. Lepas sujud tu kita duduk. Lepas tu sujud yang kedua, lepas tu kita bangun, baca Fatihah. Lepas tu kita sujud rakaat kedua ni. Baru sedar rakaat kedua, rakaat pertama kita sujud tinggal rokok. Bila rakaat kedua, bila rakaat kedua tu baru kita tinggal rokok rakaat pertama. Jawabnya kita kena ganti serakaat belakang. Kerana dia sampai tempat yang sama tu, lupa, hak ni lupa. Kalau rakaat kedua baru ingat, lupa semasa rokok tu, rakaat belakang. Tambah serakaat lagi, kena rokok, kena tidak, kena sujud, duduk. Tu habis salah. Kalau sampai tempat yang sama, rakaat kedua, perbuatan kita rakaat pertama kita lupa baca Fatihah, rakaat kedua baru ingat Fatihah, tambah rakaat belakang.
Tapi jangan berhenti semayang, jangan takbir semula, jangan teruskan semayang tanpa rakaat belakang. Jadi siapa yang sama tempat lupa tu dengan tempat kita niat tempat sama rakaat, pertama kita lupa, rakaat kedua kita ingat, beringat tanpa rakaat belakang. Itu masalah yang kedua. Ini seorang diri kan, yang campur lain ni seorang diri. Dan disunatkan sujud lah mana? Bukan wajib sujud jawi. Itu cara dia. Tu boleh faham tu. Seperti dalam rakaat, ragu apakah dia sudah baca Fatihah, atau dalam sujud apakah dia sudah rakaat atau tidak, maka wajib baginya mengerjakan lagi dengan segera. Bangun tu rakaat yang tidak sujud. Habis kat tu. Jika habis ini kalau dia lupa sungguh-sungguh ti. Kalau dia mengajarkan buat lupa, hukumnya haram. Pasal dia panggil at-tala'u, bermain-main hukum berdosa. Bukan saja semayang tu tidak sah sebab tak tertib, hukumnya haram. Kerana lita'aluk bermain dengan hukum ni, hukumnya haram, berdosa besar. Macam kita semayang tu buat senda, sengaja lupa, buat lupa, bukan lupa, sengaja melupa, buat lupa. Dia sedar saja buat lupa, hukumnya dosa. Kecuali kalau kita nak ajar anak kita, tak apa, di luar semayang. Gini lupa baca Fatihah rakaat ni, bila rakaat kedua baru ingat. Kita kata anak kita tambah rakaat belakang. Kalau rakaat pertama lupa apa rakaat, sampai rakaat kedua baru ingat lupa rakaat. Rakaat gini lupa hak gini, kita lupa gini yang kedua, sampai tarah hak ni lupa, hak ni baru ingat, tambah rakaat belakang. Tu dah apa, tunjuk kita bukan main, tu nak ajar, taklim dia panggil. Itu dia. Ya, zong sah, waswas tak boleh. Zong kuat sangka sah, waswas ni kita panggil syok ni antara dua. Ya dak 50-50. Kalau zong ni di hari 60-70 ke atas, ke arah betul, zong tak apa, yakin kau sangat boleh. Atau dalam sujud, apakah sudah rakaat atau yang tidak, maka wajib baginya mengerjakan lagi makna buat lagi biar sampai sempurna. Ada rakaat, ada yang tidak, ada rakaat yang tidak, ada sujud. Bagus. Jadi hak lara tengah tu buang saja. Jadi soalannya nak tanya saya, mengapa kalau kita lupa satu rukun semayang, rakaat pertama lupa rakaat katakanlah, bila rakaat kedua baru ingat kita lupa rakaat yang sama kita lupa, rakaat kedua baru kita ingat, mengapa kena ganti serakaat belakang? Mengapa? Dari reason kita, demikian kita. Mengapa? Kerana apa yang kita tinggal tu macam rakaat habis. Fatihah tinggal, rakaat tidak tunggal, habisi hukum sembahyang tinggal situ. Tak tertib langsung. Letak bukang kita tu. Jadi untuk nak jagakan kita ni jangan mamai dengan sembahyang, tambah rakaat lagi biar tuan nampak kita buat molek, tambah lagi rakaat belakang. Kalau siapa ingat tu pada rakaat kedua. Itu cara dia. Itu seorang diri, ingat baik tu tak kait dengan makmum lagi ni, seorang diri. Itu dipanggil semayang selain daripada makmum, makni semayang orang seorang diri. Seorang diri. Makmum lain sikit. Makmum kena ikut imam secara langsung, jangan canggah dia.
Imam rokok, kita pun kata nanti tak baca Fatihah lagi, berok kita bangun baca Fatihah. Jangan terikut imam, tambah kat belakang. Itu mudah je. Dan kalau kita tahu kita imam tu lupa, beritahu tu imam tu, subhanallah, lupa Fatihah. Kalau imam tu Fatihah tak betul, kena Fatah. Tahu Fatah? Imam baca Fatihah tak betul, jangan pula imam baca Fatihah tak betul kita subhanallah, subhanallah. Tu malu orang tu. Tak boleh gitu je tu, tak boleh. Kena tegar bacaan tu. Jangan itu baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin kata dia. Ataupun dia melompat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ghairil maghdubi alaihim, melompat. Kita kena tegar lalu dia. Hak mana dia berhenti? Kalau dia tinggal ini suratul mustaqim, dia tinggal ini suratul mustaqim tengah tu kan, tak tertib bacaan tu. Kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Jangan kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah apa? Tegar terus. Bukan tasbih, bukan tasbih gini, tapi tegar Fatah. Fatah maknanya buka balik qiraat dia baca yang tidak tertib tadi. Tempat mana sakak, kita tegar dengan ayat yang betul, bukan tegar dengan subhanallah. Ada ke orang itu bila imam baca salah tu, kita pun kata subhanallah. Jangan. Imam salah ni hubatang dia tak rokok ke, tak sujud hubatang. Kalau bacaan tegar dia, bukan subhanallah, tegar bacaan tak betul tu. Itu Fatah dia panggil. Fatahu maknanya buka balik semayang, buka balik bacaan yang dia lupa tadi, buka balik biar dia ingat. Kuatlah sikit ni. Itu cara dia. Ya. Kena Zaid? Ya. Imam tak dengar. Kalau imam tak dengar bacaan dia tu memang tak ada mualak dah. Tak mualak dia tertib. Kita tak boleh ikut dia sebab kira ada salah, dan kita niat mufaraqah dengan dia. Ingat baik tu. Senang je mufaraqah ni tak? Tapi yang menariknya biarlah kita buat persoalan. Kita buat persoalan sembahyang Jumaat tak? Sembahyang Jumaat tu kita dapat pahala jemaah, dan sah jemaah tu kita dapat serakaat dengan imam tak? Rakaat kedua boleh kita mufaraqah dah, tak apalah tak? Sembahyang Jumaat kalau kita pergi akhir, kita tidak dang sembahyang dengan imam tu, tak ada rakaat sama imam sebab kita masbuk. Imam tidak ada, kita baru nak sujud, baru nak rakaat kedua, kita kena tambah 4 rakaat belakang semua zuhur lah, macam semua zuhur, seulang semula. Tiap-tiap ahli Jumaat dia mesti dapat sekurang-kurangnya 1 rakaat dengan imam, sama ada pada rakaat pertama atau rakaat kedua. Kalau sekiranya ahli Jumaat semacam dia pergi semayang tu akhir dah dia pergi, maklumlah ada halangan tengah jalan, trafik jam dan sebagainya, dia pergi tu Allahu Akbar, rakaat kedua imam dah tidak ada, dia baru Allahu Akbar, imam tidak ada, dia wajib ke imam, dia kena semayang 4 rakaat belakang kerana dia dapat 1 rakaat. Kalau dia pergi Allahu Akbar tu, imam rakaat dia rakaat dua, masbuk kan, tak apa, tak baca Fatihah pun tak apa. Dia tambah 1 rakaat lagi belakangnya. Tapi yang menariknya begini, faham molek ni, faham molek. Yang menariknya, ready semua ready semua. Yang menariknya ialah kita pergi masjid molek dah awal lah, maknanya dah dengar tu imam baca khutbah,
Bila imam tu habis khutbah, solat air sembahyang kita batal. Sembahyang kita batal, air sembahyang batal. Batal maknanya ni yang keluangi lah, batal. Imam pun takbir Allahu Akbar. Ini andaian. Kita bangun tu tengok orang bangun Melaka dah. Nak tinggal sembahyang Jumaat tak boleh sebab masih ada lagi imam dia imam baru rakaat pertama. Kita pergi ke tandas. Ambil sembahyang. Kita keadaan yang cukup ringkas. Kita pergi tu dak dah setara rakaat kedua je. Kita pergi tu imam berdiri cacang dah rakaat kedua. Faham tu? Kita takbir Allah Akbar. Tak? Faham tu? Jadi tak dang lah. Tambah 4 rakaat belakang. Pasal dak dah rakaat sekali pun dak rakaat. Tapi kalau kita pergi rakaat kedua tu imam duk rakaat. Rakaat kedua. Kita buat Allah Akbar. Dang lah. Pasal kita dah tamaknah sama dengan imam masa rakaat tu. Walaupun tak baca apa dah sebab kita makmum sebut. Imam bangun, kita bangun. Bila rakaat kita ya. Imam tidak, kita tidak. Rakaat. Imam tidak, kita tidak. Imam turun sujud, kita sujud. Imam dah ada sujud, duduk sujud. Imam baca tahiyat akhir, bergerak kita bangun. Baca. Kita duduk, sedang molek imam bersalam, kita bersalam. Apa hukum? Kita tak pasal kat ada tu. Molek-molek ada kita. Imam bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita Assalamualaikum. Imam baca doa, kita baca, orang keluar, kita keluar. Sedang molek. Maknanya semayang kita 2 rakaat tu kita boleh buat dalam masa kita berjumpa dengan imam. Kita tak faham tu? Ha? Ya? Masbuk lah tu. Dia pergi masa dia rakaat, imam rakaat kali yang kedua tu dia dah sampai, dah habis semayang di tandas tu. Dia pergi imam rakaat kedua lah. Makmum pergi Allahu Akbar rakaat. Boleh rakaat dia dah. Boleh rakaat lah. Ha, boleh lah tu. Dia ikut imam baca tahiyat. Ya. Ya. Tak ada dah. Dia baca cepat dah tu. Dia tambah belakang dah apa. Tu tak apa biasa sama dah tu. Kerja tinggal ke Tuhan juga. Yang kerja kita. Kita tak faham tu. Mana Syed? Mana? Ya. Tak tu yang gua ni. Dapat dari imam ataupun kita dapat baca Fatihah sendiri di imam orang kedua. Betul? Tak payah dah imam salah kita salah. Pelik tu. Pasal syarat dia dapat sokan kan. Kita bangun cacang imam baca tahiyat kita bangun buat. Baca Fatihah kau sujud ni. Apa tu? Jadi dua dah. Hang kerja. Ya. Dia bangun je. Bangun dia bangun. Itu ialah kata Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah dia. Ibn Hajar ni tu guru pada kitab ni. Itu cukup special untuk orang nak cepat. Nak cepat balik pasal bah nak nak tapi kes ini kita saja boleh buat, orang tak boleh buat. Pasal kita faham.
Kita bangun lah. Bangun seorang diri lah ni. Betul lah kita. Kalau nak ikut dia tak apalah betul. Ha? Mubarakah pun tak apa. Kita buat hak kita, tambah seorang lagi. Ya? Tak. Ya? Kalau dia bangun tambah seorang belakang. Hak tu biasa je. Hak tu biasa lah. Ini kes exceptional. Perkecualian ni untuk kita ada urusan. Ada urusan nak cepat. Kalau kita tak ada, kalau kita biasa ni kita tambah seorang belakang lah. Ikut imam tu dapat pahala banyak sikit. Ini kita shortcut ambil shortcut. Memang boleh. Ayah apa lah. Imam kita pergi lah. Allahu Akbar tu. Kita pergi rakaat kedua ni. Imam kita pasal kita nak ambil semayang lambat juga lah. Ambil semayang tu lah. Dah rabang dah tu ni. Komak tu. Katakanlah. Kita pergi macam tu. Tok Imam dia baca dah. Alhamdulillah surah tu. Sudah baca kita pergi tu. Imam pun rakaat yang kedua kita pun rakaat sama. Masbuk lah. Mula kat kita tu tak tu. Kita bangun. Imam bangun kita bangun. Imam yang tidak kita yang tidak. Imam rakaat, imam tunggu sujud, dia sujud, imam duduk dia sujud. Sujud yang kedua imam baca tahiyat akhir. Masa tu kita peluang ada masa berdiri. Baca Al-Hang. Rakaat yakah ada lah. Tamak nino kena ada. Tidak. Turun sujud. Duduk sujud kedua baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir pendek ya. Kemasa Allah Ta'ala Ibrahim itu tinggal lah tu. Imam beri salam, mulai ada gitu. Tapi kes ini jangan kita ajar pada orang lain takut was-was. Biar ditambah sokat oleh belakang senang sikit. Tapi kita nak cepat ni, taksi tunggu, ketubang nak naik dulu. Boleh apa? Itu maknanya dah kan syarat boleh sokat kan? Dia pergi boleh sokat dah memang tau. Aduh. Boleh dah apa? Boleh dah. Tak dengar tu. Ya? Kalau pergi salang tu kita semai suku lah. Sokat dari belakang. Jadi kalau nak selamat biar akhir sampai 2 rakaat jugalah mana. Tapi kes ni exceptional, perkecualian ni kerana kita nak cepat. Nak cepat lah. Special case. Tak ada orang buat memang tak ada. Dan kalau kita kabur ke orang pun kata dia tak terima. Tak terima. Buat kita. Adalah kita. Orang mutasyadid dia sebut gitu. Boleh. Tak apalah. Ni nak kabur hak boleh. Hak boleh. Pasal boleh sokat ada. Kalau rakaat kedua kita dah rokok sama memang tambah 4 rakaat lah. Kalau tak ada sokat apa sama memang kita pergi Allahu Akbar tu imam dah sujud dah rakaat kedua. Kena tambah 4 rakaat belakang. Pasal kita dah sokat. Itu cara dia. Nampak kompiu dah? Tak kompiu dah. Ha? Nampak ah, nampak. Kena jalan senyum. Bahasa pelik tau. Betul lah tu. Itu mana maksud anak ni orang mahir ni. Orang mahir dalam hukum, mahir dalam qiraat. Okey lah dia pada tak benda dia. Jadi mulai ada tak benda. Itu satu masa tu ada seorang guru, ustaz dia guru pulih, dia ngajar guru pulih. Dia suruh pulih dulu lah, dia meninggal dah. Dia semayang masjid larang. Orang kabarkan lah. Dari tu ustaz tu semayang gini ustaz. Dia semayang akhir. Dia semayang tu bila imam bertahiyat akhir tu dia bangun cacang, dia sama-sama imam sudah. Ni kes ni lah. Guru pelawak. Guru pelawak pulih. Dia pulih. Dia dah meninggal dah. Itu cara dia. Jadi maknanya ibadat ni dia ada, dia panggil fleksibel. Ada apa? Anjal.
ada apa ni, kendah ada kendah dia. Kendah berdasar kepada hajat kita nak cepat. Kan hajat juga, bukan sengaja buat. Dah ada. Dan tambah boleh cukup syarat. Dapat syarat tu. Jangan tahu tu syarat dah boleh, takut syarat. Jawab ni tambah 4 rakaat lah, macam sembahyang Zuhur. Tapi jangan sembahyang semula Zuhur tu teruskanlah 4 rakaat semacam sembahyang Zuhur, bukan sembahyang Zuhur. Nabi kata dapat rakaat, dapat rakaat tu, tambah rakaat lagi. Jadi sebab syarat dia nak rakaat, kita mai akhir, kita boleh tambah rakaat lagi. Dapat salah sama imam. Jaga dia. Habis. Jika kegagalan tersebut terjadi sebelum sampai pada rukun yang sama yang diragukan itu pada rakaat berikutnya, kata dia, itu dia, dia kena balik. Jika orang lupa atau ragu tidak ingat kembali hingga sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, rakaat berikut mana dia lupa pada rakaat pertama, dia lupa rakaat kedua baru dia ingat lupa rakaat, kata dia, maka lepaslah akibat hukum kelupaan itu, dan semua perbuatan tu yang ia lupa itu sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya dianggap sebagai tidak berguna, lara. Jadi bila sampai rakaat kedua, dia tinggal rakaat yang pertama, bila rakaat kedua baru dia ingat. Jadi tengah tu antara rakaat dia lupa tu, i'tidal dia lupa, sujud dia lupa, gitu sampai ke rakaat tu, tengah tu je lara, kosong. Buat tapi tak pakai, pasal tidak ditertib. Tu kena tambah rakaat belakang. Bila sampai tempat yang sama baru dia ingat. Gitu dia. Tapi ini semuanya sekali adalah dibuat kerana lupa tu. Sengaja hukumnya haram dan tidak sah. Hukumnya haram dan tidak sah. Cuba ambil nota ni. Leleh nota. Alhamdulillah. Tengok ya, nota yang sama ni, hukum sembahyang yang ke-14 ialah tertib. Tengok ya, dalam kitab Fathul Mu'in, kalau kita belajar ni kan, dalam kitab Fathul Mu'in menyatakan hukum sembahyang yang ke-14 ialah tertib. Tertib ya, tertib. Jika rukun sembahyang dilaksanakan tidak secara tertib, mula-mula berdiri,
lepas tu rokok, lepas tu sujud, i'tidal dia tak buat, batal sembahyang lah. Jika rukun sembahyang dilaksanakan tidak secara tertib, maka ia dikira tidak sah sembahyang itu. Sembahyang itu menjadi terhalang ke akhirat, tidak diterima Allah jika dibuat sengaja. Jika dibuat sengaja, sengeleng buat begitu, tak boleh buat main, tak boleh. Itu dia. Apakah maksud tertib itu? Tertib ialah sesuatu yang dibuat satu lepas satu, satu demi satu. Nombor satu, berdiri. Masih berdiri itu kita baca Allahu Akbar dan kita baca Fatihah serta. Masih berdiri itu kita baca Allahu Akbar, baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masa kita rakaat, masa kita i'tidal, masa kita sujud, duduk, sujud, bangun rakaat kedua dan seterusnya. Buat selesa, biar tertib, berperaturan satu selepas satu. Dalam istilah ilmu fiqh, tertib itu seperti kita melakukan sesuatu seperti sembahyang secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan rukunnya. Mana yang dulu didahulukan dan mana yang kemudian dikemudiankan, supaya pergerakan solat itu dibuat selaras menurut peraturan hukum syarak. Bagaimana kau contohnya? Contohnya ialah seperti turutan berikut. Kita mula sembahyang dengan berdiri tegak atau gantinya. Kita sembahyang berdiri tegak atau ganti tegak ni sembahyang belah duduk lah, mana ganti dia. Ganti sembahyang duduk mengiring. Ganti mengiring melentang. Lepas tu isyarat kepala. Pertama berdiri tegak, kemudian iringi dengan rokok. Lepas berdiri tu rokok, tu tak ketik lah tu, atur selesa. Kemudian kita iringi rokok itu dengan i'tidal. Kemudian kita iringi i'tidal itu dengan sujud pertama. Kemudian duduk antara dua sujud. Ini hukum semua sekali. Jangan canggah, jangan buat tak tentu. Duduk antara dua sujud. Kemudiannya pula kita iringi dengan sujud yang kedua. Selepas itu kita teruskan bangun tegak berdiri bagi rakaat kedua pula. Berdiri tegak semula. Kemudian teruskan rakaat. Teruskan i'tidal. Turun sujud pertama. Kemudian sujud kedua. Dan seterusnya duduk baca tahiyat akhir. Manakala akhirnya kita beri salam pertama sekadar Assalamualaikum, paling kurang. Warahmatullahi wabarakatuh sunat je. Assalamualaikum dekat ming alai Assalamualaikum, itulah wajibnya. Warahmatullahi tu itu sunat. Mati atas ming Assalamualaikum, paling kanan Assalamualaikum, itu hak yang wajib yang dihukum sembahyang. Antara contoh sembahyang tidak bertertib itu ialah pertama, orang sembahyang yang sujud sebelum dia rukuk. Patutnya sembahyang tu berdiri, lepas baca Allah terus dia sujud, belum rukuk lagi sujud dah. Itu sudah tidak tertib. Sepatutnya dia rukuk dulu. Lepas rukuk itu i'tidal. Lepas i'tidal barulah turun sujud. Itu main tertib. Dalam hal ini ia rukuk dan sujud saja dibuatnya, tapi i'tidal ditinggal, menyebabkan solat tak tertib lagi, membawa solatnya batal dengan secara sengaja. Kalau sengaja merosakkan dan mencederakan peraturan, buat sengaja itu merosakkan dan mencederakan peraturan tertib solat itu.
Perlakuan seperti ini buat main-main nak ibadat, hukumnya haram. Kalau sengaja buat tak baik tu. Kecuali untuk taklim, untuk mengajar tak apa ya. Mengajar nak tunjuk gambar orang lupa ke mana. Orang lupa Allahu Akbar, baca alham, dia tidak rakak, dia tu sujud, lepas tu dia yang tidak. Lepas tu dia turun, orang tinggal rakak. Orang tu tak apa tu, taklim, tarbiyah, untuk didik, untuk anak murid kita mudah faham. Kita buat dalam bentuk fi'li, action. Tu dia. Kedua, seperti orang bersolat, dia rakak sebelum baca Fatihah, sama juga. Dia berdiri baca Fatihah tu, dia tak baca Fatihah. Kerana apa? Lupa. Kalau sengaja memang tak sah awal lagi dah. Kalau sengaja daripada awal lagi dah sembahyang tidak sah. Daripada awal lagi, kalau sengaja buat daripada awal lagi sembahyang tak sah, sembahyang mungkin tak sah. Sebab awak ni bukan lupa main-main ni, sengaja buat gitu. Kalau lupa, dikira boleh diganti lagi, boleh dibuat lagi. Ketinggalan buat kerja salah tanpa tertib, ada 3 keadaan. Satu, jika berlaku pada sembahyang orang bersendirian. Tadi kita bincang, maknanya kalau dia tak tertib itu, sengaja dia buat, tidak sah sembahyang dia tak diambil kira akhirat kelak. Tamu terima orang ni. Pasal apa? Dia buat sembahyang tak menentu, maknanya tidak cukup hukum syarak dia. Jika berlaku pada makmum besar di belakang imam, jawabnya kena ikut imam. Kita ganti rakaat belakang, udah salah kita sambung panjang lagi. Ketiga, jika berlaku pada imam, bagaimana sikap makmum? Berhati-hati jawab dia. Kalau kita jangkakan dia itu lupa, buat tegur orang lah mana. Subhanallah. Ada ulama mengatakan kita nak tegur imam tu subhanallah sebab imam tu lupa rukuk, ataupun lupa sujud, ataupun lupa baca Fatihah. Dia tu rukuk, Fatihah tak baca. Ada ulama kata kalau perbuatan kita kena subhanallah. Kalau bacaan, tegur bacaan tu, bukan subhanallah. Ada ulama mengatakan kalau kita nak tegur imam subhanallah, disyaratkan kita niat zikir. Baca zikir subhanallah tu, baca zikir kita. Subhanallah, niat zikir. Kalau tidak, batal sembahyang. Kalau kita tegur dia sebagai nak beritahu, nanti kita subhanallah, niat kita nak beritahu dia ni, dia tinggal rukuk, batal sembahyang. Cara manakah nak masalah ini? Takkanlah kita dengar makmum, tengok makmum terang tengok makmum pula. Takkanlah kita tengok imam tu tak rukuk tu, kita kata subhanallah tu, kita nak elang dia, nak beritahu dia dah rukuk dah. Gua ni nak buat. Ini satu kes yang sensitif ni. Ana pasti 90% ana rasa pendapat ana. Kalau imam tu tinggal iktidal katakanlah, makmum tahulah pasal imam tak tidak tu, pasal imam sujud. Makmum belakang tu tak kisah dah, terus directly langsung subhanallah. Ni apa kita? Niat zikir tu kalau ada orang macam biasanya orang niat nak beritahu nak beritahu imam tu, lupa hukum fi'li tak dia, batal sembahyang tu ikut fiqh dia, niat hilang, niat zikir tak apalah. Tapi jalan yang bersih, sebersih-bersihnya buat benda. Benda ni cukup mudah, cukup simple, tak payah apa-apa buat benda. Soalnya ialah siapa suruh kita bersuruh berzikir?
Siapa suruh kita tepuk tangan ni? Siapa suruh kita subhanallah? Tak tahu. Jadi Nabi kata orang lelaki yusabbih, bacalah tasbih. Orang puan yusafiq. Jadi kita kata subhanallah tu tak payah niat beritahu, tak payah niat zikir. Kita kata ikut Nabi suruh. Nampak tu? Ittiba, ikut Nabi suruh. Itu lebih selesai masalah. Ada ulama mengatakan begitu, kita berdasar kepada Nabi suruh tasbih. Falyusabbih iza asabahu syai'un falyusabbih. Falyusabbih, bila imam tu bahasa benda yang salah, perbatang dia kita tegur dia. Subhanallah. Siapa suruh? Nabi suruh. Suruh baca tasbih subhanallah. Tak payah niat zikir, tak payah niat elang. Ikut Nabi, ittiba. Itu lebih selesai aku. Selesai masalah. Buka kitab mana sekali pun dia kata Nabi suruh tasbih, kita ikut tasbih. Tak payah niat elang, tak payah ni. Alah kita nak beritahu lah, tapi kita ikut Nabi suruh buat. Ittiba, ikut Nabi. Ittiba bahasa Arab maknanya amrun muttaba'. Benda yang Nabi suruh kita buat. Nabi suruh tasbih, tasbih lah kita. Nabi suruh syafiq apa? Gitu. Buat 2 kali. Ikut lah. Tak timbul masalah niat zikir, tak timbul masalah i'lam. Niat i'lam. Niat i'lam batal, niat zikir tak apa. Kadang-kadang kita niat kita tasbih tadi niat Nabi tahu tak batal sembahyang. Kita ikut Nabi, kita kata. Itu lebih molek. Ada ulama mengatakan begitu, boleh kita pegang. Tak pertikah dah benda. Awak tahu dari mana awak kata gitu tu? Kan dah kita bakal kata niat zikir subhanallah, niat zikir. Awak baca tegur tadi niat zikir ke tak? Tak tahu, dah ingat kata dia. Tapi niat elang ada lah, nak beritahu lah. Ni kita tidak ada, tak ada stand, tak ada pendiam. Kalau tanya saya, pasal apa sahabat kita? Nabi suruh. Nak lawan Nabi? Nak lawan itu Nabi? Nabi suruh kan? Suruh tasbih kan? Jadi kita intikad, kita subhanallah tu Nabi suruh, ikut solat Nabi suruh. Itu lebih jelas. Kalau tidak was-was kita, batal sembahyang aku tadi, aku niat Nabi tahu ke imam di masalah tu aku tasbih tu, jadi batal sembahyang kita. Kalau niat zikir tak apalah. Tak ada. Niat elang. Kebanyakan motif orang terga tu nak beritahu dah. Itu elang, batal sembahyang. Saya percaya kalau tak imam tu tinggal sujud subhanallah kita kata niat nak beritahu tu elang tu tak batal sembahyang. Kita niat ittiba, ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, ikutlah aku bagaimana aku ajar mu sembahyang. Bagaimana kau tahu aku sembahyang macam mana. Itu cara dia. Itu cara dia. Wallahu alam. Kemudian saya nak tambah sikit selawat tahiyat Nabi dia. Minggu lepas tak habis lagi ni. Tahiyat at-tahiyat tu. Dalam at-tahiyat tu ana rasa banyak kekosongan. Banyak sangat kekosongan dalam hati kita, dalam ilmu kita. Sebenarnya dalam at-tahiyat tu dia nak suruh kita hubungkan semayang kita tu terus naik ikut Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kata. Ingat baik tu. Yang pertama sekali nak khabar at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Yang pertama sekali adab kita bersemayang tu ialah kerana Allah. Satu. Dan at-tahiyat tu ada tu. Assalamualaikum ya Nabi tu nak khabar adab kita bagaimanakah kita doa selamat
kepada Nabi kita. Yang ketiga, nak khabar beratahiyat tu kita ucap selamat kepada kita sama kita. Assalamualaikum. Dan orang soleh boleh bersoleh. Yang keempat, nak khabar kita mengaku pada Allah la ilaha illallah. Kemah iman kita situ dengan Allah tahiyat tu. Nak khabar adat kita kena ingat ke Nabi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada hubungan kita dengan Nabi. Yang kelima, nak khabar yang kita ni bila saja baca selawat Nabi, kena baca selawat Nabi Ibrahim. Kama sallallahu alaihi wa sallam fil alamin innaka hamidum majid. Apa sebab ada hubungan selawat Nabi kita Allahumma salli Muhammad tu dengan Nabi Ibrahim? Kerana sesilah Nabi Muhammad kita itu kita teri sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Fis, sampai Nabi Nabi Adam, sampai pada atas. Itu ada dalam sanad keturunan. Di sini, ya, di sini saya nak tu sikit, ya, nak tunjuk sikit tentang sesilah. Sesilah at-tahiyat tu hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Nak khabar bahawa semayang kita tu adalah semayang Nabi-Nabi. Semayang Nabi Ismail, semayang Nabi Ibrahim. Ishak kok lain. Itu Bani Israel tu. Kita sebelah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim tu. Sampai ke Nabi Adam, ya. Sesilah dia ialah seperti yang dicatat dalam kitab-kitab. Pertama sekali ialah ni nak khabar hubungan semayang ni. Selawat Nabi Muhammad yang putus selawat Nabi Ibrahim. Pertama sekali daripada Nabi Adam turun ke Nabi Ibrahim, turun kepada Nabi Ismail, turun kepada Adnan, turun kepada Nabi Muhammad, turun kepada kita sekarang. Jadi semayang kita ni daripada Nabi sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Fi, sampai ke Nabi Adam. Itu dia. Baik, sekarang kita tengok tembak keturunan, sisilah Nabi Muhammad yang kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak saksi dengan mata hati kita Muhammad itu adalah pusuk Allah. Nabi Muhammad ayah dia Abdullah, Abdul Talib tak kira, Hasim tak nyang dia. Naik lagi Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah. Sesilah ni. Sebab kata ni nak khabar semayang kita siapa ke Nabi dulu je. Bukan barang semayang kita ni, mana tidak ada lompang, terus naik tangga siapa ke Nabi dulu. Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihri, Malik, Nadar, Kinanah, Huzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar, Nizar, Adnan. Siapa Adnan? Lepas tu Uddu, ayah pada Adnan. Lepas tu Muqawwim, Nahu, Tirah, Ya'rab, Yahjab, Nabi, Ismail, Ibrahim naik kata. Tarikh, Nahu, Saruh, Aru, Falih, Aibar, Syalih, Arfahashad, Syam, Nuh. Nabi Nuh waktu kelang laut kapal pergi Hanuh, Mahayil, Qainan,
Yanis Syih anak Nabi Adam alaihissalam. Itu sesilah ibadat yang kita baca dalam semayang tu, kama sallaitu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia nak khabar bahawanya hubungan semayang kita dengan Nabi kita tak ada lompang, terus direct sampai kepada Nabi Syekh anak Nabi Adam sampai ke Nabi Adam. Daripada Nabi Muhammad naik Nabi Ismail, naik pada Nabi, naik pada Isa dan kepada Nabi Adam. Mana semayang kita ni memang dari atas bawah ada silsilah dia, sanak dia. Daripada kita ni sampai ke Nabi semayang kita, sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sampai ke di atas. Itu sebabnya Tuhan kata dalam Al-Quran, Tuhan kata dalam Al-Quran, dia ada sebut situ Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu tak boleh ciar tanggal. Ahlal baiti wa tahum tathira tu tak boleh ciar tanggal. Maknanya kemurnian kita dengan ibadat solat tu macam Nabi buat, macam Nabi Ismail buat, macam Nabi Ibrahim buat, macam Nabi Tuhan kata dalam Al-Quran, anittabi millata Ibrahim hanifa. Hei Muhammad, anittabi, hendaklah kamu ikut millata Ibrahim hanifa, ajar Nabi Ibrahim yang cenderung pada Allah, tak cenderung pada Allah. Jadi maknanya antaranya hubungan kita dengan Nabi Ismail tu dengan Nabi Ibrahim itu paling jelas sekali. Kita buat semua Ustaz tahu, ibadat haji tu. Ibadat haji tu gerbang tu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu kita ikut tu. Jadi makna Tuhan kata anittabi, hendak kamu ikut siapa tu? Millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Nabi ikutlah. Bila sampai bulan ni ke depan pergi haji di Mekah, sampai sekarang tu nampak benar ajar Ibrahim tu ada lagi hidup sampai sekarang pun, sampai hari ni. Ya, itu maknanya ibadat kita ni bukan buat main-main. Dia ada sanak, dia ada apa ni panggil, ada chain je, rantai dia naik sampai kepada Nabi Adam tu. Sebab tu kalau kita ikut silsilah ni daripada kita sampai Rasulullah, sampai ke Adnan, sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam, tak putus-putus. Tidak boleh siapa mempertikaikan ni sebab ada sanak. Kalau tak ada sanak, orang kata kita buat-buat dah, dia kira dah ada sanak. Tu kuatnya ulama kita dulu dengan sesuai Nabi-Nabi itu ditulis dalam kitab masing-masing. Sebab itu dalam semayang kita jangan lupa yang Nabi Ibrahim itulah antara Nabi yang rapat dalam salam. Itu cara dia. Termasuk semayang dia, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu semayang Nabi Ibrahim. Itu dia. Itu cara dia. Sebab itu kalau kita ibadat ni ingat baik. Kalau orang tanya kita mana ibadat ke? Cerita ke dia sesilah begini. Barulah kita buat ibadat tu kemas jiwa kita dengan tu. Tidaklah jadi kita semayang tu ingat kita je. Tak ingat kita saja ni sampai kata. Sampai semua sekali mengadap, semua sekali bertauhid kepada Allah Taala. Itu cara dia. Itu perlu kita kaji sejarah tentang ibadat tu datang daripada Allah, turun kepada Nabi Adam, turun Nabi Isa, turun kepada Nabi Ibrahim, turun Nabi Ismail, turun kepada Adnan, Saka. Sebab tu bila saja Nabi jadi rasul, ramai lagi orang-orang pada masa itu yang beragama Hanif. Agama Hanif ni agama Nabi Ibrahim lah, mana di Mekah Madinah masa itu ramai lagi, masa itu ada lagi tunang dia, termasuklah orang Arab yang beragama Hanif tu, agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tu. Itu cara dia. Itulah tu. Itulah tu. Jadi sekurang-kurangnya masa kita baca tahiyat itu, kita kena jadikan tahiyat itu sebagai adat untuk kita memperkemahkan iman kita dengan Tuhan. Tahiyat itu
kita katakan kita beribadat kerana Allah. Kemudian assalamualaikum Nabi itu selamat atas Nabi, bukan saja begitu, selamat atas kita. Kemudian mengucap syahadah, mengucap Nabi Muhammad, kemudian selawat pada Nabi dan keluarga dia, selawat pada Nabi dan keluarga dia, dan akhir sekali kita iringi pula dengan doa pula. Doa semayang akhir sekali itu, akhirlah sekali barulah kita kasi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, barulah kemas ibadat solat kita tu. Cukup dengan bukti. Tu cara dia. Tu jelas. Tu jelas ya. Kita berhenti sekat ni dulu Wallahu a'lam.